Penjawat awam adalah kumpulan terbesar ditahan dan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Ketua Malaysia. Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan seorang pegawai kanan dan dua 170 penjawat awam telah ditahan, diikuti 84 pekerja swasta. Gejala rasuah meresap dalam masyarakat sebagai satu isu yang serius dan kompleks. Budaya rasuah dianggap sebagai satu norma, membuatkan seseorang individu cenderung terlibat tanpa rasa bersalah. Saya, Nur Fatihah binti Suhardi, menyingkap 6 faktor utama yang menjadi punca kepada gejala rasuah. Faktor pertama adalah kewujudan peluang. Kewujudan peluang melibatkan diri dalam rasuah apabila adanya permintaan yang dianggap penting dan juga pemahaman antara kedua-dua belah pihak yang terlibat dalam gejala rasuah. Menurut segitiga Freud, untuk sesuatu peluang berharga boleh dianggap wujud akibat daripada kelemahan kawalan dalaman, pengasingan tugas yang kurang dan penyalahgunaan kuasa budi bicara. Faktor kedua adalah kelemahan peribadi seperti kurang didikan agama, iman dan takwa menjadi pemicu kepada gejala rasuah. Menurut teknik of neutralization, menunjukkan individu yang terlibat dalam rasuah cenderung untuk terlibat secara rahsia selama mana ia tidak diketahui oleh orang lain. Sikap tamak dan kurang penghayatan agama membuatkan pelaku terpengaruh oleh hawa nafsu dan tergoda dengan ganjaran demi kepentingan peribadi. Faktor ketiga adalah integriti dan amalan moral. Individu tanpa integriti cenderung lemah dan mudah dimanipulasi dalam gejala rasuah. Seterusnya, faktor keempat adalah angka gaji yang rendah. Walaupun ia bersifat sedikit kontroversial, namun kajian mendapati bahawa individu yang memiliki angka gaji yang rendah dapat mempengaruhi seorang pekerja untuk terlibat dalam gejala rasuah. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak mengecualikan mereka yang berpendapatan tinggi untuk turut terlibat dalam gejala rasuah. Faktor kelima adalah tekanan keuangan dan tekanan kerja. Individu dengan masalah keuangan dan tekanan kerja yang tinggi lebih rentan untuk menerima tawaran rasuah. Faktor yang terakhir iaitu faktor keenam adalah dasar negara. Undang-undang kurang efektif, hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak setimpal dan dasar bantuan tanpa pertimbangan yang jelas menjadi penyumbang kepada gejala rasuah. Kesimpulannya, gejala rasuah perlu dibendung secara berterusan dengan kaedah yang sesuai sebelum ia menjadi budaya dalam masyarakat Malaysia, seterusnya menjadi barah dan merosakkan anak bangsa. Hari ini saya akan berkongsi pandangan saya mengenai menangani rasuah menggunakan pendekatan maqasid syariah.
Jadi rasuah merupakan satu penyakit dan gejala sosial yang telah meresap dalam pelbagai lapisan masyarakat, menyebabkan masyarakat kita semakin lemah, masyarakat dan negara kita semakin lemah. Oleh kerana penyakit rasuah ini sudah lama bertapak, langkah pencegahan rasuah ini bukan sahaja memerlukan pencegahan secara luaran atau secara superficial saja, tapi ia memerlukan langkah pencegahan yang lebih holistik. Oleh itu, kita boleh merujuk kepada konsep maqasid syariah dalam langkah pencegahan rasuah. Apa kata maqasid syariah? Di maqasid syariah ini merujuk kepada maksud, makna dan faedah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam undang-undang yang disyariatkan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kepentingannya adalah untuk memaknakan dan menghidupkan amalan manusia. Contohnya, manusia wajib zakat. Bagi mereka yang berpendapatan, kita wajib berzakat. Namun, jika seorang itu tidak faham tujuan dan faedah amalan tersebut, besar kemungkinan dia akan mengelak untuk melakukan zakat. Sama juga seperti rasuah. Rata-rata kita faham dan tahu bahawa amalan rasuah itu adalah satu yang haram. Namun, disebabkan kurangnya kesedaran dan kurangnya amalan ataupun pengamatan Islam atau undang-undang syariat dalam kehidupan masyarakat, maka kurang kesedaran untuk mencegah rasuah. Alright. Jadi, apakah itu maqasid syariah lagi sekali? Ia adalah merujuk pada tujuan-tujuan umum atau menyeluruh dalam syariah yang merangkumi pemeliharaan agama, nyawa, keturunan, akal dan juga harta benda. Di maqasid ini syariah ni, maqasid amanah, salah satu peringkat dia adalah memberikan pandangan holistik terhadap prinsip-prinsip syariah yang mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh. Maqasid kasah pula, fokusnya terletak pada benda-benda yang lebih spesifik atau khusus seperti hukum hakam berkaitan perkahwinan, kekeluargaan, ekonomi dan lain-lain. Jadi maqasid qasar ini membantu menguraikan aspek-aspek yang lebih terperinci. Maqasid juz'iyah pula, tingkatan ini merujuk kepada tujuan yang dekatkan dengan setiap peraturan hukum Islam secara individu. Contoh, tujuan syariah di sebalik larangan riba atau zakat dan wajibnya menunaikan zakat. Di maqasid juz'iyah ini membantu kita memahami hikmah dan tujuan di sebalik setiap peraturan dan juga amalan syariah secara terperinci. Penyusunan keutamaan dalam konteks nilai-nilai Islam melibatkan 3 kategori utama yang disebut sebagai daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Pengelompokan ini membantu dalam memahami dan juga memberikan keutamaan dalam aspek-aspek yang berbeza dalam kehidupan manusia. Apakah itu daruriyat adalah satu yang kemestian. Dia merujuk pada aspek-aspek yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan seseorang. Contohnya menjaga agama, nyawa, akal, harta dan juga keturunan. Pendekatan terhadap daruriyat ini penting dalam memastikan dan menyelamatkan kelangsungan hidup serta juga kestabilan sosial. Hajiyat pula adalah mencakup aspek-aspek yang walaupun bukan kemestian tapi penting untuk memastikan kehidupan yang seimbang dan keadilan seperti perkahwinan, pengangkutan. Jadi hajiyat ini menyediakan landasan bagi kehidupan yang lengkap dan memberikan struktur kepada masyarakat. Tahsiniyat pula melibatkan aspek-aspek yang bersifat keindahan dan estetika, memberikan sentuhan pelengkap pada hidup manusia. Contohnya rumah, pakaian cantik. Meskipun bukan keperluan yang mutlak, tahsiniyat juga menambahkan dimensi kehidupan dan kepuasan dalam kehidupan. Penyusunan keutamaan ini memberikan prinsip kelarasan dan keseimbangan dalam pandangan Islam terhadap kehidupan. Jadi menekankan pada daruriyat yang utama, kemudian melengkapkan perkara-perkara hajiyat dan juga tahsiniyat. Yang ini dapat membantu Islam dan juga ini dapat membantu seorang Muslim dan juga seorang manusia lah secara generalnya untuk memahami dan memprioritaskan nilai-nilai dan aspek yang membawa manfaat dan keseimbangan dalam kehidupan mereka.
Menerusi pembacaan dan juga kajian berkenaan dengan tajuk ini, saya mencadangkan beberapa langkah praktikal untuk meminimalkan rasuah yang berlandaskan ataupun boleh berkait rapat dengan prinsip maqasid syariah. Pertama adalah menerapkan sistem tabik urus yang lebih efisien. Langkah ini berkaitan dengan prinsip maqasid syariah dalam memelihara harta. Dengan menerapkan sistem tabik urus yang efisien, tujuan memelihara harta dalam peringkat hajiat dapat tercapai sehingga mencegah kemungkinan terjadinya penyelewangan dan juga rasuah. Kita juga perlu memastikan undang-undang kita mematuhi prinsip-prinsip moral Islam. Langkah ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah dalam memelihara agama dan memelihara harta, dan dengan memastikan undang-undang dan sistem undangan dibentuk dalam konsep ataupun prinsip yang mematuhi prinsip-prinsip moral Islam. Jadi, ia dapat memelihara agama dalam peringkat hajiat dan tercapai. Memperkukuhkan badan-badan penguasaan undang-undang juga adalah perkara yang penting kerana ini terkait rapat dengan prinsip maqasid syariah dalam memastikan keadilan ditegakkan dan kezaliman dicegah. Jadi, langkah-langkah praktikal ini amat penting untuk meminimalkan kejadian rasuah secara menyeluruh. Jadi sebagai mahasiswa undang-undang, kita memahami bahawa perjuangan menangani rasuah ini adalah satu cabaran yang memerlukan kerjasama dari semua pihak. Justru dengan mengaplikasikan nilai-nilai maqasid syariah ini, kita dapat membentuk sistem undang-undang yang lebih adil, bermoral dan mampu menangani cabaran sosial seperti rasuah. Ia bukan sahaja boleh diamalkan oleh masyarakat Islam ataupun seorang Muslim, namun ia juga boleh diamalkan oleh seluruh masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Samsimun. Kita telah berjumpa sekali lagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang undang-undang anti rasuah yang telah ada di negara ini untuk membantras gejala rasuah yang telah ada di negara kita. Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan pelbagai budaya dan juga dia terkenal dengan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pantas dan stabil, dan juga ia mempunyai ekonomi yang sangat menakjubkan. Namun begitu, dia tidak terkecuali daripada cabaran yang dihadapi oleh banyak negara, iaitu rasuah dan juga pengubahan wang haram. Dan untuk menangani isu ini, Malaysia telah melaksanakan pelbagai set undang-undang anti rasuah yang komprehensif. Salah satunya adalah undang-undang yang utama untuk membantras rasuah adalah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2009 yang menubuhkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah ataupun dikenali sebagai SPRM. Badan ini memainkan peranan penting dalam mensiasat dan mencegah rasuah di semua peringkat. Ianya beroperasi secara bebas dan melapor terus kepada Perdana Menteri untuk menyiasat rasuah, mendidik orang ramai mengenai rasuah dan berusaha untuk meningkatkan integriti di sektor awam. Ianya merangkumi Akta SPRM ini merangkumi pelbagai kesalahan termasuk suapan, pecahan amanah, salah guna kuasa. Dan juga mereka yang didapati bersalah akan didenda dengan tinggi dan juga boleh menghadapi dipenjarakan. Undang-undang juga memberi kuasa SPRM untuk merampas harta yang diperolehi melalui amalan rasuah, contohnya Menara Ilham yang telah disita beberapa hari lepas. Penting juga untuk mendengarkan kejayaan SPRM. Contohnya seperti yang kita tahu adalah keris berprofil tinggi seperti Datuk Seri Najib Razak yang telah didapati bersalah dalam kes skandal SRC International
telah didapati bersalah menerima suapan bernilai RM42 juta. Dan juga banyak lagi kes-kes berprofil tinggi yang saya tak akan cerita dalam hari ini kerana mereka masih menunggu proses mahkamah. Selain daripada Akta SPRM, terdapat juga Akta Kanun Kesiasaan yang meneliti mengenai gejala rasuah seperti Seksyen 161 sehingga 165 yang berkaitan tentang menghalang mana-mana penjawat awam menerima suapan atau hadiah untuk acara rasmi, aktiviti rasmi ataupun mana-mana tanpa niat sama sekali. Dan hadiah di dalam akta ini diketengahkan sebagai mana-mana perkara atau duit atau apa-apa benda yang bernilai RM500 ke atas. Seterusnya, terdapat juga, kita tak boleh lupa kepada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, iaitu dikenali dengan Akta AMLA. Akta ini adalah bertujuan untuk membantas rasuah selepas rasuah itu diterima ataupun mana-mana hasil daripada aktiviti haram. Akta ini bertujuan untuk membantas wang haram yang hasil daripada rasuah ataupun mana-mana seperti perjudian daripada dibersihkan dan dimasukkan dalam sistem ekonomi negara. Secara kesimpulan, Malaysia berkomited untuk membantas rasuah. Dan kita dapati setiap Perdana Menteri daripada Perdana Menteri ke-7 seperti Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim semua telah berkomited untuk membantas rasuah dan telah menjadikan misi masing-masing dalam jihad memerangi rasuah itu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia telah boleh melihat secara lebih bersemangat bahawa kerajaan Malaysia memang berkomited untuk membantas rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Najiha binti Muhammad Latif dan saya akan membentangkan tentang artikel keempat yang bertajuk Integriti dalam kalangan pelajar Muslim DIPTA. Ia merupakan sebuah artikel yang membentangkan berkenaan tinjauan awal untuk menilai fungsi dan keberkesanan metod penyelidikan dalam mengenal pasti tahap integriti akademik dan sosial dalam kalangan pelajar Muslim DIPTA di kalangan 30 orang pelajar universiti dari pelbagai disiplin. Dalam perspektif Islam, integriti adalah nilai dalam diri selaras dengan sifat kepercayaan, amanah, keimanan, kepercayaan yang utuh, pematuhan terhadap peraturan Islam dan adab-adab yang mulia. Secara umumnya, integriti merujuk kepada sifat-sifat seperti kejujuran, ketulusan, kebenaran, amanah dan berpegang teguh kepada prinsip. Dalam konteks rasuah, integriti merujuk kepada penolakan terhadap penyalahgunaan kuasa atau posisi untuk mendapatkan keuntungan peribadi yang bertentangan dengan prinsip integriti dan moral. Didapati bahawa majoriti daripada pelajar-pelajar IPTA Muslim di Malaysia mempunyai fahaman tentang integriti yang baik. Namun begitu, masih terdapat sebahagian kecil yang masih kurang memahami hal-hal yang melanggar etika berkait integriti.
Dapatan kajian oleh penulis mendapati bahawa walaupun sebahagian besar pelajar memahami konsep integriti, mereka masih melakukan kesalahan integriti akademik. Justeru, ini membuktikan bahawa pemahaman konsep sahaja adalah tidak mencukupi bagi menangani kecuaian integriti daripada berlaku. Pemahaman terhadap konsep integriti tidak dapat menjamin bahawa seseorang individu akan melakukan perkara yang betul. Berkenaan integriti sosial, beberapa orang bersetuju dengan beberapa nilai sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai mulia dalam integriti. Ini menunjukkan bahawa terdapat kekeliruan dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai integriti dalam kehidupan sebenar. Penulis turut menyuarakan pendapat bahawa pelajar universiti gemar kepada budaya hedonisme bagi menghilangkan tekanan. Walaupun terdapat hasil dapatan yang menunjukkan bahawa para pelajar cakna berkenaan ajaran Islam, namun pemantauan adalah perlu bagi mengelakkan perkara-perkara sumbang daripada berlaku. Penulis mengajukan bahawa pergaulan bebas yang melanggar etika Islam boleh membawa kepada pergaulan bebas yang selanjutnya boleh menjejaskan integriti sosial para pelajar. Penemuan yang bertentangan ini adalah membimbangkan dan perlu ditangani dengan segera. Salah satu cara untuk menangani masalah ini adalah dengan memperdalam pemahaman tentang Islam sebagai cara hidup dan menjadi seorang yang berintegriti tinggi. Dan yang penting kerana adalah asas kepada pembentukan masyarakat yang adil dan saksama. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pandangan yang mendalam tentang isu integriti dalam kalangan pelajar Muslim di IPTA. Ia menunjukkan keperluan dalam pendidikan moral dan etika yang lebih efektif dalam sistem pendidikan serta perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup. Kajian ini juga menekankan peranan penting universiti dalam membimbing pelajar. Islam menekankan pentingnya integriti yang mencakupi sifat ikhlas, amanah, jujur, beriman, kepercayaan yang kuat, tegas dan berhati mulia. Untuk mencapai keberhasilan di akhirat, sifat integriti sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Azlan bin Alang Idris. Saya daripada pelajar semester 6 Fakulti Undang-Undang. Dia lebih bertumpu kepada implikasi rasuah itu terhadap masyarakat. Implikasi pertama yang kami dapat kupaskan daripada artikel ini adalah membuatkan masyarakat hilang kepercayaan pada seseorang individu dan organisasi itu sendiri. Okey, jadi isu rasuah ini juga memberi kesan kepada kredibiliti seseorang dan juga organisasi mereka. Jika seseorang itu terlibatnya dengan rasuah, maka masyarakat mudah hilang kepercayaan pada mereka dan tidak mempercayai akan kebolehan dan kredibiliti mereka sebagai seseorang pemimpin khususnya dan juga organisasi mereka. Contohnya adalah sesebuah kerajaan. Jadi kita dapat lihat contoh di mana bagaimana Datuk Seri Najib, bekas Perdana Menteri kita, telah dijatuhkan oleh rakyat kita melalui pilihan raya umum yang lalu kerana isu rasuah yang telah dipalitkan pada dirinya dan juga membuatkan Barisan Nasional yang telah bertapak selama 60 tahun telah hilang kepercayaan masyarakat dan rakyat, lalu mereka dijatuhkan melalui pilihan raya dan hilang kuasa untuk menjadi sebuah kerajaan. Yang kedua, daripada rasuah juga ia mampu mewujudkan jurang dalam sistem sosioekonomi itu sendiri. Rasuah boleh mewujudkan persaingan yang tidak sihat di dalam bidang perniagaan kerana ia akan mewujudkan monopoli daripada sebelah pihak dan menyebabkan penghargaan peluang kepada perniagaan adalah tidak seimbang. Jadi apabila berlakunya monopoli ini dan peluang itu hanya bertumpu pada sebuah pihak sahaja, maka
ia memberi kesan kepada pengagihan peluang dan juga pengagihan hasil ekonomi ini di dalam masyarakat dan juga negara, dan ia juga boleh menyebabkan harga sesebuah barangan dan juga perkhidmatan itu menjadi begitu tinggi untuk diperolehi oleh rakyat sendiri kerana tidak berlakunya persaingan di dalam perniagaan itu sendiri. Maka ia boleh mewujudkan jurang di antara orang yang berpendapatan tinggi dan juga yang berpendapatan rendah. Jadi menjurus daripada ketidakstabilan ekonomi tersebut, ia juga mengakibatkan ketidakstabilan dalam tadbir urus dalam negara. Jadi kesan ini menyebabkan kemerosotan dalam pelaburan kepada negara kerana kebanyakan pelabur akan hilang keyakinan terhadap sesuatu negara itu. Ini adalah kerana jika berlakunya kemerosotan pelaburan ke dalam negara itu, ia akan mengakibatkan pengangguran boleh meningkat kerana pelaburan dalam negara oleh sektor tempatan tidak mampu untuk menampung permintaan dari segi pekerjaan, dan ia akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terbantut atas kesan kuasa beli masyarakat yang semakin berkurang. Kesimpulan yang saya boleh kongsikan di dalam artikel ini adalah saya berpendapat daripada implikasi di atas akan menyebabkan jurang pendapatan rakyat yang bertambah jauh di antara golongan miskin dan kaya. Kedua, jika kita mengambil contoh daripada kesan monopoli di dalam pasaran, ia memberi kelebihan pada individu yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi daripada individu yang berpendapatan rendah. Maka kebanyakan peluang perniagaan dan peluang persaingan menjadi lebih tidak adil dan menyebabkan jurang kemiskinan di kalangan masyarakat akan menjadi lebih besar. Dan terakhir, kami cuba untuk rumuskan di sini adalah kita dapat melihat bagaimana integriti memainkan peranan yang penting di dalam tadbir urus sesebuah organisasi itu sendiri. Tidak sahaja bertumpu pada sektor kerajaan, akan tetapi ia juga melibatkan sektor swasta juga. Integriti bukan sahaja bertumpu bagaimana seseorang itu amanah dengan tugas mereka, akan tetapi mereka harus faham kesan terhadap negara dan rakyat itu sendiri jika tugas yang dilakukan tidak mengikut landas garis panduan yang disarankan. Maka sesebuah organisasi itu perlu mengambil berat tentang aspek ekonomi, kos sara hidup dan sistem kebajikan individu yang berada di bawah organisasi adalah penting dan perlu dilakukan dengan baik. Sekian, terima kasih.